Salam sejahtera dan selamat menonton video teknik menjawab soalan peperiksaan geografi 2280/2 untuk bahagian C. Jadi sebelum cikgu memulakan sesi perkongsian kita di dalam video ni, cikgu ingin memperkenalkan diri dulu. Itu nama cikgu adalah Willy Anantan dan cikgu mengajar di SMK Bawasan Sibu, Sarawak. Dan cikgu juga memegang jawatan sebagai Ketua Bidang Kemanusiaan dan sebagai Ketua Panitia Geografi. Dan cikgu telah mengajar selama 14 tahun dalam mata pelajaran geografi. Dan option cikgu adalah geografi. Sebelum cikgu ingin meneruskan sesi perkongsian ini, cikgu ingin berkongsikan pencapaian keputusan geografi SPM di sekolah cikgu, supaya keputusan ini nanti dapat memberi satu semangat yang tinggi kepada pelajar-pelajar yang sedang menonton video cikgu ini. Di mana apa yang cikgu nak kongsikan selepas ini adalah satu teknik yang sangat berjaya, di mana cikgu telah menggunakan teknik tersebut dan pelajar-pelajar cikgu pun sudah menggunakan video tersebut, dan hasilnya adalah pelajar-pelajar saya mendapat keputusan yang cemerlang. Dan saya nak perkongsian ini dikongsikan bersama dengan semua pelajar, supaya pelajar, terutama sekali pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran geografi dalam SPM mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, ini adalah analisis pencapaian geografi SPM di sekolah cikgu, di mana cikgu ambil 4 tahun untuk analisis. Okey, untuk tahun 2017 hingga tahun 2020. Okey, daripada tahun 2017 hingga tahun 2020, keputusan cikgu adalah semua pelajar adalah lulus, di mana 100% kelulusan. Manakala GMP pula pada tahun 2017 2.73, lepas tu semakin menurun 1.73 pada tahun 2018. Manakala tahun 2019 dia ada naik sikit, dan pada tahun 2020 keputusan cikgu itu tak lepas, keputusannya 1.63. Jadi seperti yang kita maklum, 1.63 maksudnya kebanyakan murid-murid cikgu di sini adalah mendapat keputusan semua dapat A. Hanya beberapa orang saja yang dapat B. Jadi di sini sebagai kesimpulan, berdasarkan keputusan cikgu di sini, saya dapati teknik yang cikgu ajar kepada murid-murid dekat sini, kepada murid-murid cikgu adalah betul dan tepat. Jadi cikgu nak kongsikan teknik-teknik ini kepada semua pelajar dan kepada semua guru-guru, supaya kita sama-sama menghasilkan keputusan yang cemerlang dalam
subjek mata pelajaran geografi ini. Ini adalah perbandingan format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021 untuk mata pelajaran geografi 2. Kali ini, cikgu cuma jelaskan bahagian C untuk tahun 2021. Dan kita berfokus pada bahagian C. Okey, bahagian C adalah 4 soalan esei di mana diperuntukkan 40 markah. Di mana pelajar dikehendaki menjawab 2 soalan. Dan adakah pelajar boleh jawab semua soalan? Ataupun adakah pelajar kalau jawab semua soalan akan ditolak markah ataupun tak ada markah? Itu cikgu akan jelaskan sebentar kemudian. Jadi bahagian sini sebenarnya berasal daripada bahagian B pada tahun lepas. Walaupun pada tahun lepas kita ada 4 soalan esei dan mesti jawab 3 soalan. Tapi untuk tahun ini agak lebih memudahkan kepada pelajar sebenarnya. Di mana bahagian C, pelajar hanya cuma jawab 2 soalan esei. Berbanding dengan yang sebelum ni, pelajar kena jawab 3 soalan. Okey, skop perbincangan. Skop perbincangan perkongsian kita di dalam video ni. Kandungan perkongsian ni, cikgu bahagi kepada 2 bahagian. Okey, bahagian A adalah isu-isu yang timbul, membincangkan soalan yang kerap boleh ditanya oleh pelajar. Manakala bahagian B nanti, cikgu akan ajar macam mana tindak menjawab bahagian C. Jadi, mari kita mulakan. Okey, ini adalah bahagian A. Bahagian A dalam sesi perkongsian cikgu dalam video ini. Di mana dalam video ini, cikgu ingin bincangkan soalan-soalan yang kerap timbul dalam peperiksaan SPM. Begitu juga dengan isu-isu yang timbul, masalah yang dihadapi oleh pelajar dan guru, dan mungkin ada yang ragu-ragu untuk cara menjawab. Okey, soalan pertama. Bolehkah menjawab jawapan dalam bentuk poin? Okay, soalan ni seringkali ditanya oleh para pelajar. Bukan saja pelajar cikgu, ada juga pelajar-pelajar lain dari sekolah lain yang bertanya. Jadi, apa jawapan dia? Boleh ke tidak? Kalau ikut poin, takut tolak markah. Itu yang diberitahu oleh pelajar. Kalau esei, takut tidak cukup masa. Jadi, bagaimanakah kita nak mengatasi masalah ini? Jawapannya adalah boleh. Kita boleh menjawab dalam bentuk poin. Tetapi ada syaratnya. Okey. Pelajar digalakkan menjawab menggunakan poin dengan syarat jawapan diberi menepati kehendak soalan. Iaitu ada patah, ada huraian dan ada contoh. Penggunaan poin dapat mengelakkan pelajar menulis jawapan yang berulang ataupun sama. Jadi, jawapan yang berulang atau sama akan merugikan masa pelajar. Jadi, cikgu sentiasa galakkan kepada pelajar supaya menulis dalam bentuk poin. Tulis dalam bentuk esei pun boleh, tetapi dia akan mengambil masa yang lama. Dan kadang-kadang, apabila kita menulis dalam bentuk esei, kadang-kadang pelajar ni kadang-kadang dia mengulangi jawapan yang sama. Dan apabila kita mengulangi jawapan yang sama, ia akan membuang masa sebab markah tidak akan diperuntukkan kepada jawapan yang sama. Jadi, saya cadangkanlah gunalah dalam bentuk poin. Tapi dengan syarat, mestilah ayat yang penuh. Ada patah, ada huraian dan contoh. 2. Bolehkah mendapat markah penuh kalau jawapan banyak salah?
Adakah markah akan ditolak kerana jawapan banyak salah ataupun banyak kesilapan? Okey, soalan ni banyak kerap kali ditanya oleh para pelajar. Dan ramai pelajar yang takut sekiranya markah ditolak, sekiranya jawapan yang diberi itu salah. Adakah saya perlu tulis sedikit saja jawapan supaya markah tidak tolak sekiranya salah? Jadi ramai pelajar beranggapan macam ni. Jadi mereka cuba tak mahu menjawab soalan yang banyak sebab takut nanti markah akan ditolak sebab banyak kesilapan. Contohnya, pelajar ni memberi jawapan 5, tetapi 3 saja yang betul. 2 jawapan tersebut adalah salah. Adakah ditolak? Menulis jawapan yang banyak untuk mendapat markah maksimum. Jadi kita galakkanlah pelajar-pelajar kita untuk menjawab jawapan yang banyak supaya jawapan yang banyak nanti dapat membantu mendapat keputusan yang lebih baik. Okey, markah tidak akan tolak sekiranya jawapan diberi adalah salah, termasuk salah ejaan. Okey, seperti saya maklum tadi, walaupun banyak kesilapan ataupun jawapan tersebut salah, maka tetap tidak akan ditolak. Maka hanya diberi kepada jawapan yang betul sahaja. Ya, seperti semalam tadi ya, hanya diberi kepada jawapan yang betul saja. Jadi untuk ejaan tadi, selagi penyemak tersebut dapat membaca, dapat memahami apa disampaikan oleh pelajar tersebut, jawapan masih lagi diterima. Tapi kita nasihatkanlah kepada semua pelajar, kalau boleh semak ejaan yang betul. Walaupun pelajar perlu melihat markah diperuntukkan untuk setiap soalan. Jangan menulis jawapan yang terlalu banyak untuk mengelakkan pelajar tidak cukup masa menjawab soalan lain. Sebagai contoh, 4 markah. Pelajar boleh memberi 4 jawapan. Sekiranya ada masa lebihan, barulah murid-murid boleh tambah jawapan. Sebagai contoh, soalan tersebut adalah soalan yang sering kali dibuat oleh pelajar. Ataupun guru tersebut selalu buat ulang kaji soalan tersebut. Tiba-tiba keluar dalam peperiksaan SPM. Jadi pelajar tersebut sangat yakin dan dia menulis banyak jawapan. Kena ingat, apabila 4 markah, letaklah 4 jawapan. Sebab kalau letak sampai 5-6 jawapan, nanti merugikan masa pelajar. Sebab markah diperuntukkan cuma ada 4 sahaja. Sebab tu kita tekankan pada pelajar, bilangan jawapan mestilah sama dengan markah diperuntukkan untuk setiap soalan. Okey, soalan 3. Adakah perlu jawab menggunakan kata kunci? Banyak penceramah menggunakan kata kunci. Adakah kata kunci ini masih lagi relevan digunakan? Seperti yang kita maklum, saya selalu tekankan kepada murid-murid cikgu. Kata kunci memudahkan pelajar menjawab soalan dengan tepat. Jadi sebentar nanti, selepas ini cikgu akan kongsikan apakah kata kunci yang terdapat dalam. Okey, kata kunci terdapat dalam soalan. Okey, sebagai contoh, sekiranya bacaan indeks pencemaran udara melebihi 500, apakah kesannya kepada penduduk yang tinggal di kawasan foto di 6A? Okey, apa yang kita tengok sekarang ni, kata kunci adalah pertama adalah kesan. Jadi kita tahu soalan ni adalah berkaitan dengan kesan. Kesan kepada siapa?
kesan kepada penduduk. Jadi cikgu selalu nasihat kepada pelajar, gariskan kata kunci ataupun bulatkan kata kunci tersebut. Contohnya, kesan. Jadi, gariskan ke bawah. Begitu juga dengan penduduk, gariskan ke bawah. Supaya pelajar dapat memberi jawapan yang tepat. Okey, langkah-langkahnya. Pertama, saya ulang semula. Gariskan atau bulatkan kehendak soalan. Jadi, apa kehendak soalan tadi adalah kesan. Okey, kedua, kesan kepada apa? Alam sekitar ataupun manusia. Jadi, soalan ni hendak penduduk itu adalah manusia. Ketiga, maka jawapan diberikan berdasarkan kesan kepada penduduk. Bukannya adalah alam sekitar. Pelajar seringkali kerap melakukan kesilapan dengan memberi jawapan yang salah tanpa memahami kehendak soalan kerana ingin mengejar masa. Kadang-kadang pelajar ni dia tak membaca soalan. Kadang-kadang soalan tersebut hendakkan kesan kepada manusia, tapi pelajar tu bagi jawapan kepada alam sekitar. Akhirnya mendapat keputusan yang kosong. Mendapat markah kosong. Soalan 4. Soalan rubrik terletak di bahagian mana? Adakah susah mendapat markah di bahagian soalan rubrik? Soalan ni sering kali ditanya oleh pelajar. Dan ramai pelajar berasa sangat risau, berasa sangat takut sekiranya sampai di bahagian soalan rubrik. Jadi, pada video ini, cikgu juga akan jelaskan apakah itu soalan rubrik. Jadi, cikgu akan jelaskan selepas ini. Soalan rubrik terletak pada soalan yang memperuntukkan 6 markah selalunya. Walaupun kadang-kadang soalan 6 markah itu adalah bukan soalan rubrik, tapi soalan biasa. Sebab kita tak dapat kenal pasti yang manakah soalan rubrik. Walaupun untuk atasi masalah ni, kita ada teknik juga. Okey, soalan rubrik dan bukan rubrik adalah sama, cuma skema pemangkahan sahaja berbeza. Di mana skema soalan rubrik tiada skema dan memerlukan pengetahuan geografi yang tinggi di kalangan penyemak. Jadi, oleh demikian, kita mesti syarankan, nasihatkan kepada pelajar-pelajar kita memberi jawapan yang lengkap, relevan, mendalam, rasional dan beserta contoh yang sesuai. Sekiranya pelajar terjumpa soalan 6 markah, pelajar wajib menjawab dengan yang penuh, iaitu ada patah, ada huraian dan contoh. Bilangan jawapan sekurang-kurangnya 3 jawapan penuh untuk mendapatkan markah penuh. Mengapa saya letak 3 jawapan? Sebab seperti yang saya kata tadi, kita tak pasti adakah soalan ini soalan rubrik ataupun bukan soalan rubrik. Jadi, seperti kita tahu, untuk skema pemarkahan, 1 patah, 1 markah. 1 huraian, 1 markah. 1 contoh, 1 markah. Jadi, 1 ayat penuh dah 3 markah. Jadi, mengapa cikgu sarankan 3? Supaya sekiranya 1 salah jawapan, masih lagi ada pengganti, iaitu 2 jawapan. Jadi, pelajar masih lagi selamat untuk mendapatkan markah penuh. Manakala untuk rubrik pula, seperti yang kita tahu, yang sering kali kita dengar, di mana 1 jawapan penuh belum layak mendapat markah maksimum. Jadi, cikgu cadangkan kepada murid-murid, letaklah 3 jawapan supaya mendapat markah maksimum. Adakah boleh jawab dalam bentuk poin? Ya, boleh jawab dalam bentuk poin. Tapi dengan syarat, mestilah menggunakan ayat yang penuh. Soalan 5. Ini adalah kebanyakan
pelajar-pelajar yang pandai. Bolehkah saya menjawab semua soalan di bahagian C? Maksudnya sekarang kita di bahagian C ada 4 soalan. Di mana pelajar dikehendaki menjawab 2. Tapi ada juga pelajar yang ingin menjawab 4 soalan. Adakah boleh jawab? Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan di bahagian C sekiranya masa mencukupi. Dan semua jawapan akan disemak oleh pemeriksa. Markah terbaik akan diambil dan direkodkan oleh pemeriksa. Jadi jangan risau bagi pelajar-pelajar yang rajin ni. Jadi cikgu pun selalu cadangkan kepada pelajar-pelajar, selalu nasihatkan kepada pelajar, sekiranya ada masa lebihan, bolehlah menjawab semua soalan. Supaya mendapat keputusan yang lebih baik, mendapat markah yang lebih baik, akhirnya mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, kita dah sampai ke bahagian B, iaitu teknik-teknik menjawab soalan untuk mendapat markah maksimum. Jadi saya mohon pada pelajar-pelajar yang sedang menonton video ni, cikgu mohon catat nota sebab ini adalah bahagian bab yang paling penting. Okey, jenis soalan 4 markah. Okey, ini adalah teknik menjawab untuk 4 markah. Okay, yang pertama sekali adalah kena pasti kehendak soalan melalui kata kunci. Seperti yang cikgu ajar tadi mula-mula di awal video ini. Kedua, gariskan atau bulatkan kata kunci. Ketiga, jawapan mesti lengkap. Mesti ada patah, mesti ada huraian dan contoh. 4. Bilangan soalan mestilah akur dengan jumlah markah yang diperuntukkan. Okay, sebagai contoh, soalan 4 markah. Jadi pelajar disarankan menyediakan 4 jawapan. Mengapa perlu 4 jawapan? Okey, cikgu jelaskan. Okey, untuk skema markah, 1 fakta diperuntukkan 1 markah. 1 huraian diperuntukkan 1 markah. Jadi, ada 2 markah dalam 1 jawapan. Jadi sekarang ni kalau pelajar meletakkan 4 jawapan, jadi 4 dan 2 pelajar akan dapat 8 markah. Sekiranya markah yang diperuntukkan dalam soalan tersebut adalah 4, jadi pelajar dah mendapat markah maksimum. Pelajar disarankan untuk membuat 2 jawapan lebih sebagai sandaran atau penggantinya sekiranya jawapan lain salah. Jadi sebab itulah cikgu selalu nasihatkan kepada murid-murid supaya sentiasa memberi jawapan yang banyak. Sebab kita tak tahu adakah jawapan yang kita bagi itu adalah betul atau tidak. Jadi sekurang-kurangnya apabila jawapan itu banyak, jadi dia boleh jadi sebagai sandaran ataupun pengganti untuk jawapan yang salah. Mengapa perlu ada contoh? Sekiranya skema jawapan soalan memerlukan fakta, huraian dan contoh, maka kita akan mendapat markah lebih. Seperti yang saya beritahu tadi, kita tak dapat kenal pasti skema jawapan yang diberi oleh lembaga peperiksaan. Sama ada skema itu memerlukan fakta, huraian sahaja, ataupun skema itu nanti memerlukan fakta, huraian dan contoh. Jadi untuk selamat, jadi cikgu cadangkan kita buat fakta, huraian, contoh. Supaya nanti apabila soalan ni ada markah untuk contoh, kita akan dapat markah lebih. Sebab kita tak dapat meneka skema jawapan di tempat diberi oleh lembaga peperiksaan. Jadi itu adalah satu strategi kita. Bagaimana kita dapat mendapat keputusan yang lebih baik. Okey, contoh soalan. Masih lagi soalan 4 markah. Okey, huraikan kesan pendudukan arang batu di Malaysia terhadap alam sekitar. 4 markah. Jadi macam mana kita nak menjawab? Jadi cikgu kongsikan di sini. Okey, pertama sekali. Menyebabkan habitat fauna musnah kerana spesies fauna semakin berkurangan. Sebagai contoh, rusa. Jadi apa yang kita tengok sini adalah menyebabkan habitat fauna musnah. Itu adalah fakta. Huraian adalah kerana spesies fauna semakin berkurangan. Sebagai contoh, rusa. Jadi ada fakta, ada huraian, ada contoh. Kedua, menyebabkan habitat flora musnah dan kepupusan flora. Sebagai contoh, periuk kera. Okay, apa kita perasan kat sini?
Apabila kesan kepada alam sekitar, dua jawapan ini adalah sentiasa bersama, di mana ada habitat fauna dan ada habitat flora. Jangan lupa, dia ada berpasangan ni. Menyebabkan hidupan akuatik semakin berkurangan kerana pembuangan sisa toksik dari lubung. Sebagai contoh, ketam. Menyebabkan pencemaran udara kerana pembebasan asap dan gas dari loji jana kuasa elektrik. Sebagai contoh, gas karbon dioksida. Menyebabkan peningkatan suhu setempat kerana peningkatan karbon dioksida. Sebagai contoh, kawasan loji Manjung 4, Perak. Menyebabkan perubahan padang darat kerana penggalian tanah. Sebagai contoh, tasik bekas lubung. Jadi, apa yang kita tengok sekarang ni adalah soalan jawapan ni adalah boleh dalam bentuk poin. Tapi dengan syarat, jawapan tersebut mesti lengkap. Mesti ada patah, ada huraian dan contoh. Dan teknik cikgu ni adalah sangat berkesan buat setakat ni. Di mana cikgu dah ajar, dah nasihatkan kepada pelajar guna teknik macam ni. Okey, ini adalah contoh soalan 2. Masih lagi 4 markah. Okey, pertama sekali pelajar mestilah baca dulu. Huraikan usaha untuk memastikan perkembangan sektor perindustrian tidak menjejaskan kelestarian alam sekitar di Malaysia. 4 markah. Jadi, pertama sekali langkah yang kita perlu adalah kita mencari kata kunci. Kata kunci di sini adalah usaha. Jadi, gariskan kata kunci usaha ni ataupun bulatkan. Okey, usaha kepada siapa? Jadi, cari lagi kata kunci. Adakah kepada manusia ataupun kepada alam sekitar? Jadi, jawapannya adalah kelestarian alam sekitar. Jadi, jawapannya adalah alam sekitar. Jadi, kita dah tahu sekarang soalan ni, kehendak soalan ni adalah usaha. Usaha kepada alam sekitar. Dan bukannya kepada manusia. Okey, jawapan adalah mengadakan pendidikan alam sekitar. Okey, ini adalah fakta. 1 markah. Untuk memberi pengetahuan kepentingan alam sekitar. Sebagai contoh, mata pelajaran geografi. Okey, ini adalah huraian dan 1 markah juga. Jadi, dalam satu ayat ni adalah pelajar dah dapat 2 markah. Tetapi, sekiranya skema jawapan ni ada markah untuk contoh. Jadi, dia memberi kelebihan kepada pelajar ni. Seperti ini. Mengadakan pendidikan alam sekitar, 1 markah. Untuk memberi pengetahuan kepentingan alam sekitar, 1 markah. Sebagai contoh, mata pelajaran geografi, 1 markah. Jadi, maksudnya, satu ayat ni pelajar dah dapat 3 markah. Oleh demikian, cikgu selalu syarankan, selalu nasihatkan kepada pelajar, buatlah ayat yang penuh. Ada patah, ada huraian dan ada contoh. Okey, kedua, mengadakan pendidikan dan pembangunan dalam kurungan R&D untuk menghasilkan teknologi yang tidak mencemarkan alam sekitar. Sebagai contoh, wet scrubber. Okey, wet scrubber ni adalah satu jenis alat penapis yang dipasang di cerobong asap kilang. Okey, mengadakan penilaian impak alam sekitar dalam kurungan EIA untuk membolehkan impak ke atas alam sekitar dapat dikenal pasti dan langkah-langkah kawalan dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, pembinaan kilang. Okey, para pelajar boleh bagilah contoh kilang-kilang yang sesuai. Mengadakan kempen kesedaran alam sekitar, 1 markah, untuk memberi kesedaran awal penjagaan alam sekitar. Okey, untuk kes ni, pastikan pelajar membuat jawapan lengkap berkenaan dengan kempen. Kalau mengadakan kempen alam sekitar, adakah ada markah? Tak ada markah. Sebab, pada pendapat cikgu, kalau pelajar tu cuma beritahu mengadakan kempen alam sekitar, kita tak tahu apakah kempen yang diingin sampaikan oleh pelajar tersebut. Sebab kempen ini tidak spesifik. Jadi, kalau boleh, letaklah contoh. Sebagai contoh, kempen sayangi sungai kita. Jadi, jawapannya adalah sangat jelas. Menguatkuasa undang-undang alam sekitar dengan memberi denda dan hukuman yang lebih berat kepada pesalah alam sekitar. Sebagai contoh, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ada juga pelajar tanya, kalau
menguatkuasa undang-undang alam sekitar saja. Adakah ada markah? Tidak. Ada. Cuma satu markah saja. Tapi kalau nak makan lebih, nak dapat makan penuh, cik ulang semula, mestilah ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Okey, jawapan terakhir adalah memasang alat penapis pada cerobong asap kilang dapat mengurangkan pelepasan bahan-bahan pencemar. Sebagai contoh, gas nitrogen dioksida. Jadi ini adalah contoh-contoh macam mana menjawab soalan untuk 4 markah. Jadi sekiranya para guru ataupun para pelajar ada persoalan atau masih ragu-ragu, jadi boleh ajukan soalan di ruang komen dan cikgu akan cuba menjawab di ruang tersebut. Tadi adalah soalan 4 markah. Kali ini kita pergi ke jenis soalan 6 markah. Kadang-kadang soalan tersebut adalah soalan rubrik. Kadang-kadang soalan 6 markah ini adalah soalan biasa. Teknik menjawab untuk soalan 6 markah ataupun soalan tersebut adalah soalan rubrik. Okey, pertama seperti yang di awal video tadi, pertama sekali kita kena pasti dulu kehendak soalan melalui kata kunci. Kedua, gariskan kata kunci tersebut atau bulatkan kata kunci. Ketiga, jawapan mestilah lengkap. Mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Keempat, bilangan soalan mestilah akur dengan jumlah markah yang diperuntukkan. Sebagai contoh, soalan 6 markah, pelajar disarankan sediakan 3 hingga 4 jawapan. Mengapa? Sebab kita tak pasti soalan ini rubrik ataupun bukan rubrik. Dan 3 hingga 4 jawapan ini adalah sangat selamat untuk kita. Mengapa? Seperti saya kata tadi, skema, fakta 1 markah, huraian 1 markah, contoh 1 markah. Jadi, satu ayat penuh ada 3 markah. Jadi sekiranya pelajar kita buat 3 jawapan. Jadi maksudnya 3 dalam 3 dah dapat 9 markah. Jadi maksudnya kalau markah diperuntukkan dalam 6, jadi pelajar kita dah mendapat markah yang maksimum. Begitu juga dengan sekiranya soalan ini adalah soalan rubrik, maka pelajar kita pun mendapat markah yang maksimum. Mengapa? Seperti yang saya dapat maklumat hasil daripada perbincangan dengan guru-guru lain, kami mendapati satu jawapan penuh belum layak mendapat markah maksimum. Jadi, cikgu nasihatkan kepada murid-murid cikgu pada tahun 2020, iaitu tahun lepas, supaya menjawab 3 hingga 4 soalan. Sebab satu jawapan penuh belum layak mendapat markah maksimum. Jadi seperti yang saya kata pada awal video tadi, jawapan tersebut mesti mendalam dan relevan dan mesti ada contoh. Jadi sekurang-kurangnya kita memberi jawapan 3 hingga 4, barulah kita mendapat aras yang tinggi untuk mendapat markah yang maksimum di soalan rubrik ini. Contoh soalan 6 markah. Apabila kita dengar soalan 6 markah, ramai akan bertanya, adakah soalan ini soalan rubrik ataupun soalan biasa? Jawapannya adalah kita tidak dapat kena pasti yang mana satukah soalan rubrik ataupun bukan rubrik, walaupun soalan tersebut memperuntukkan 6 markah. Jadi cara penyelesaiannya adalah kita suruh pelajar-pelajar menjawab jawapan dengan menggunakan ayat yang penuh. Ada patah, ada huraian, dan ada contoh. Berapakah bilangan jawapan yang perlu diberikan sekiranya soalan diperuntukkan ada 6 markah? Ya, seperti saya maklumkan di awal video tadi, sekiranya 6 markah, sekurang-kurangnya ada 3 hingga 4
jawapan. Seperti kita maklum, sekiranya soalan ini ada 6 markah, ada markah untuk contoh. Jadi kita masuk sekarang, satu patah, satu markah, satu huraian, satu markah, satu contoh, satu markah. Jadi satu ayat penuh adalah 3 markah. Jadi bayangkan kalau pelajar kita membuat 3 jawapan. Jadi 3 dalam 3 dah dapat 9 markah. Jadi maksudnya pelajar kita dah dapat markah maksimum untuk jawapan ini. Dan sekiranya juga soalan ini adalah soalan rubrik, maka kita pun selamat juga. Sebab kita dah menulis 3 jawapan. 3 jawapan tu dah cukup untuk mendapat markah maksimum. Seperti saya beritahu juga di awal video, satu jawapan tidak semestinya membolehkan pelajar tersebut layak mendapat markah penuh. Itu cara maksimum. Jadi untuk selamat, pastikan pelajar kita memberi jawapan yang lebih banyak, sekurang-kurangnya 3, untuk layak mendapat markah maksimum. Sekiranya soalan ini adalah soalan rubrik. Okey, kita tengok soalan pula. Soalan ini adalah cadangkan langkah pengurusan hutan secara lestari untuk menjamin bekalan sumber hutan yang berkekalan. Markahnya adalah 6 markah. Okey, contoh jawapan. Mengadakan aktiviti penanaman sumber hutan yang ditebang dengan menanam pokok-pokok yang berharga, bermutu dan cepat tumbuh. Sebagai contoh, pokok batai, sentang dan kelempayan. Okey, apa yang kita tengok sekarang ni, dia ada 3. Mengadakan aktiviti penanaman sumber hutan yang ditebang, fakta, 1 markah. Dengan menanam pokok-pokok yang berharga, bermutu dan cepat tumbuh, 1 markah. Sebagai contoh, pokok batai, sentang dan kelempayan, 1 markah. Jadi pelajar ni adalah akan mendapat 3 markah untuk satu ayat ni. Sekiranya soalan ni adalah bukan soalan rubrik. Okey, cikgu nak sentuh berkaitan dengan contoh. Cikgu nak kongsikan berkenaan dengan contoh. Contoh ni, kalau boleh, nasihatkan kepada para pelajar, jangan letak banyak contoh, sebab akan merugikan masa pelajar semasa peperiksaan. Mengapa tak boleh letak banyak contoh? Sebab contoh ni cuma 1 saja markah. Walaupun pelajar ni letak banyak jawapan, contoh, markah tetap diberi 1. Jadi cikgu saya nasihatkan kepada pelajar, kalau boleh jangan letak banyak jawapan untuk contoh. Membuang masa saja. Lebih baik masa tersebut digunakan untuk menjawab soalan-soalan yang lain. Okey, itu berkaitan dengan contoh. Dan tidak lupa juga, di dalam soalan 6 markah, pelajar-pelajar boleh menjawab dalam bentuk poin, seperti yang cikgu ajar ni. Seperti contoh yang cikgu beri ni. Kedua, mengadakan kempen kesedaran alam sekitar untuk memberi kesedaran awal penjagaan alam sekitar. Sebagai contoh, kempen sayangi hutan. Okey, ini adalah jawapan yang lengkap. Tetapi pelajar seringkali melakukan kesilapan di bahagian kempen. Apa yang kesilapan pelajar ni? Kesilapannya adalah mengadakan kempen alam sekitar. Pelajar kerap kali menulis jawapan mengadakan kempen kesedaran alam sekitar. Adakah ada jawapan untuk jawapan yang diberi oleh pelajar tadi? Jawapan adalah kosong. Tak ada markah. Mengapa? Sebab mengadakan kempen alam sekitar tidak jelas maksudnya. Jawapan disampaikan oleh pelajar tersebut tidak jelas dan tidak menepati skema. Jadi macam mana kita untuk mendapat markah maksimum untuk berkaitan dengan kempen? Jadi pastikan letakkan contoh macam ni. Sebagai contoh, kempen sayangi hutan. Jadi
lebih jelas, lebih spesifik dan ada dalam skema. Jadi saya tekankan lagi, pastikan pelajar-pelajar menulis kempen yang lebih spesifik supaya mendapat markah yang lebih baik ataupun mendapat markah secara maksimum. Sekiranya tidak, markah tersebut akan menjadi kosong. Adakah sayang dah ada isi tetapi pelajar tidak dapat menggunakan isi tersebut untuk mendapat markah yang betul? Mengadakan penyelidikan dan pembangunan dalam kurungan R&D untuk pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidup liar. Sebagai contoh, Pusat Penyelidikan Perhutanan Malaysia mewatakkan sebagai taman negara untuk melindungi tumbuhan semula jadi dan hidup liar. Sebagai contoh, Taman Negara Bakor Sarawak. Okey, untuk contoh ni, kalau boleh, hafalah contoh-contoh yang berdekatan ataupun yang pelajar sering dengar. Contohnya, sebagai contoh, Taman Negara Bakor Sarawak. Mewujudkan ladang hutan dengan menanam spesies tumbuhan dagangan bagi menjamin bekalan kayu-kayan, herba dan tumbuhan landscape. Sebagai contoh, pokok getah, gaharu dan jati. Jadi, inilah cara-cara teknik-teknik yang betul untuk mendapat markah penuh untuk 6 markah. Jadi, cikgu ulang sekali lagi sebelum kita bergerak ke slide lain. Perkara pertama tadi adalah kita tentukan kata kunci. Kedua, berapakah bilangan jawapan berdasarkan kepada markah diperuntukkan untuk setiap soalan. Ketiga, pastikan jawapan yang diberi oleh pelajar jelas. Seperti kempen tadi, pastikan jelas kempen sayangi hutan. Keempat, contoh. Pastikan contoh yang diberi jangan banyak. Kalau boleh, satu saja contoh. Untuk menjimatkan masa. Mengapa? Sebab tak ada markah lebih untuk banyak contoh. Soalan 8 markah. Berdasarkan pada maklumat yang saya terima daripada pelajar yang menduduki ujian Geografi SPM pada tahun lepas, di mana pelajar memberitahu terdapat soalan yang mengandungi 8 markah. Dan seperti kita maklum, soalan ini adalah soalan yang baru diperkenalkan oleh Lembaga Peperiksaan, iaitu pada tahun lepas. Dan kita tak pasti adakah soalan ini adalah soalan rubrik ataupun bukan soalan rubrik. Tetapi seperti yang saya dah beritahu di awal video, cara penyelesaiannya adalah sangat senang. Di mana kita suruh pelajar kita menulis jawapan dalam menggunakan ayat yang penuh. Ada patah, ada huraian dan contoh. Berapakah bilangan yang perlu ditulis oleh pelajar? Bergantung kepada markah tersebut. Contoh sekarang, ini adalah 8 markah. Jadi, sekiranya pelajar terjumpa soalan 8 markah ni pada peperiksaan SPM 2021 pada tahun ini, maka para pelajar perlu menjawab sekurang-kurangnya 3 hingga 4 jawapan yang lengkap. Jadi, seperti kita maklum, untuk skema pemarkahan, 1 patah, 1 markah, 1 huraian, 1 markah, 1 contoh, 1 markah. Jadi 1 ayat penuh adalah 3 markah. Jadi sekiranya pelajar kita menjawab 3 jawapan yang penuh, jadi 3 darab 3 dah dapat 9 markah. Jadi pelajar kita telah selamat, pelajar kita dah dapat markah yang maksimum. Jadi inilah satu cara, satu teknik untuk menyelamatkan pelajar kita. Dan sekiranya soalan ini soalan rubrik untuk tahun akan datang, maka kalau pelajar menjawab 3 jawapan yang penuh, maka tidak mustahil
pelajar tersebut akan mendapat markah yang maksimum untuk soalan 8 markah. Jadi saya ingatkan semula kepada pelajar, pastikan sentiasa menjawab menggunakan ayat yang penuh. Ada patah, ada huraian dan ada contoh. Jadi sekarang kita tak kisah soalan tu soalan rubrik ke ataupun bukan soalan rubrik. Dan penyelesaiannya adalah ulang semula sekali lagi, mestilah menggunakan ayat yang penuh. Ini kerana soalan rubrik tidak dapat dikenal pasti. Walau bagaimanapun dapat diatasi dengan beri jawapan lengkap, ada patah, ada huraian dan contoh. Dan bilangan jawapan akur dengan markah yang diperuntukkan untuk setiap soalan. Ringkasan rumusan perkongsian. Jadi cikgu paparkan dan senaraikan 6 ringkasan rumusan perkongsian yang cikgu kongsi dalam video ni. Jadi yang pertama adalah pelajar boleh menjawab dalam bentuk poin. Tapi dengan syarat seperti yang cikgu beritahu di awal video, pastikan jawapan diberi oleh pelajar adalah lengkap, iaitu ada fakta, ada huraian dan contoh untuk mendapat markah penuh. Kedua, pelajar boleh memberi banyak jawapan dan tiada markah dipotong sekiranya banyak kesalahan. Okey, kesalahan ni adalah kesalahan kepada jawapan. Contohnya, ada pelajar memberi 5 jawapan, tapi yang betul adalah 3 sahaja. Dan yang salah adalah 2. Jadi markah tidak akan dipotong walaupun jawapan 2 tu adalah salah. Dan markah hanya akan diberi pada jawapan yang betul saja. Jadi saya nasihatkan kepada pelajar-pelajar, kalau boleh berilah sebanyak mungkin jawapan. Tapi ingat, pastikan masa mencukupi. Dan jangan terlalu lama pada satu soalan. Kita tahu mungkin soalan tersebut adalah soalan yang diramalkan oleh guru-guru. Jadi keluar dalam peperiksaan. Jadi pelajar dah tahu jawapan. Jadi walaupun pelajar dah tahu jawapan, dah arif dengan jawapan, tetapi jangan terlalu lama dan jangan terlalu banyak memberi jawapan pada satu soalan. Tetapi sekiranya ada masa lebihan, para pelajar boleh patah balik pada soalan tersebut dan memberi jawapan. Ketiga, kegunaan kata kunci soalan. Jadi setiap soalan ada kata kunci tertentu. Kata kunci ini akan menentukan jawapan yang tepat kepada kehendak soalan. Sebagai contoh, kesan. Jadi bulatkan kesan. Kesan kepada apa? Kesan kepada manusia ke? Kesan kepada alam sekitar ke? Kesan kepada ekonomi. Jadi bulatkan. Jadi pelajar tak akan keliru. Jadi pelajar tak akan lari daripada jawapan yang betul. Dan akhirnya mendapat markah maksimum pada soalan tersebut. Keempat, bilangan jawapan mengikut markah soalan. Okey, seperti yang cikgu jelaskan di awal-awal video. Berapakah bilangan jawapan yang boleh diberi oleh pelajar? Bilangannya bergantung kepada berapa markah. Sekiranya soalan tersebut mengandungi 6 markah, jadi berapakah banyak yang perlu diberi oleh pelajar? 3 hingga 4 bilangan jawapan. Untuk memudahkan pelajar tersebut mendapat markah yang maksimum di soalan tersebut. Begitu juga dengan soalan rubrik. Ramai tanya, berapa banyakkah bilangan soalan di soalan rubrik? Jadi jawapannya adalah 3. Sebab seperti yang kita maklum, sekiranya satu saja jawapan,
jawapan tersebut tidak melayakkan pelajar tersebut mendapat markah maksimum di soalan rubrik. Jadi, untuk selamat, para pelajar dinasihatkan untuk memberi 3 jawapan. Okey, kelima, soalan rubrik. Seperti kita maklum, soalan rubrik ni kita tak dapat kenal pasti. Kita tak tahu yang mana satukah soalan rubrik. Adakah soalan tersebut berada di 6 markah ataupun bukan. Tetapi, apa yang kita tahu, soalan rubrik akan jatuh di soalan 6 markah. Seperti cikgu beritahu tadi, kita tak pasti adakah 6 markah tu soalan rubrik ataupun bukan soalan rubrik. Jadi untuk selamat, maka kita nasihatkan kepada pelajar, gunalah jawapan yang lengkap, iaitu ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Dan pasti pelajar tersebut akan mendapat markah maksimum di soalan rubrik. Keenam, jawapan haruslah jelas, mendalam, relevan dan berserta contoh. Ini adalah satu teknik untuk mendapatkan markah yang maksimum dan seterusnya mendapat keputusan yang baik. Dan teknik-teknik ini telah cikgu ajar dan pelajar-pelajar cikgu juga telah menggunakan teknik ini. Dan keputusannya adalah sangat memberangsangkan, di mana pelajar-pelajar cikgu mendapat keputusan yang cemerlang. Dan kebanyakannya adalah mendapat A selepas menggunakan teknik-teknik yang diperkenalkan oleh cikgu ini. Dan saya harap teknik-teknik yang diperkenalkan cikgu ini boleh digunakan oleh pelajar-pelajar yang menonton video ini. Sekiranya pelajar cikgu boleh, pelajar-pelajar yang menonton video cikgu ini pun boleh berjaya dan boleh mendapat keputusan yang cemerlang, khasnya Geografi SPM kelak. Soalan latihan. Okey, memandangkan video cikgu ni hampir nak sampai ke penghujung. Jadi cikgu sediakan satu soalan latihan kepada pelajar-pelajar yang sedang menonton video cikgu ini. Jadi seperti yang cikgu ajar di awal video tadi, perkara pertama sebelum pelajar menjawab adalah kata kunci. Jadi kata kunci di sini adalah kepentingan tumbuhan semula jadi. Kepentingan kepada siapa? Itu kata kunci yang kedua, iaitu kepada ekosistem hutan. Jadi kehendak soalan ialah inginkan kepentingan tumbuhan kepada ekosistem hutan, bukannya kepada manusia ataupun kepada kegiatan ekonomi. Okey, itu langkah yang pertama. Langkah kedua adalah kita tengok markah. Okey, markah pada soalan ini adalah 4 markah. Jadi bilangannya adalah, bilangan jawapan adalah 3 hingga 4 untuk mendapatkan markah penuh pada soalan ini. Jadi pastikan jawapan para pelajar mestilah menggunakan ayat yang penuh. Ada faktah, ada huraian dan ada contoh. Dan cikgu berharap apabila pelajar dah dapat menjawab soalan ini, para pelajar bolehlah menghantar jawapan ini kepada guru mata pelajaran di sekolah masing-masing. Dan saya percaya guru-guru di sekolah pelajar masing-masing yang sedang menonton video cikgu ni mempunyai pengetahuan yang luas berkenaan dengan geografi. Jadi sekiranya ada pertanyaan, boleh bertanya kepada guru geografi anda. Pertanyaan soalan. Sekiranya ada persoalan ataupun keraguan daripada pelajar-pelajar ataupun guru-guru yang sedang menonton video cikgu ni, guru-guru dan murid boleh bertanya di ruang komen. Dan cikgu akan cuba dengan sekadar yang mungkin untuk membalas
jawapan tersebut. Dan saya berharap video-video cikgu ni dapat membantu para pelajar dan para guru untuk mendapat keputusan yang lebih baik, keputusan yang lebih cemerlang, terutama sekali dalam mata pelajaran geografi khasnya. Setakat ini saja sesi perkongsian cikgu melalui video yang cikgu hasilkan ini. Semoga video yang dihasilkan oleh cikgu ini dapat dimanfaatkan kepada semua pelajar, begitu juga dengan guru-guru yang mengajar geografi 3-5 khasnya. Dan sekiranya ada peluang, ada ruang, cikgu akan hasilkan lagi video berkaitan dengan teknik-teknik menjawab untuk bahagian A dan bahagian B. Ini kerana teknik menjawab di bahagian A, bahagian B dan bahagian C adalah berbeza. Sekiranya ada pertanyaan, ada persoalan, guru-guru dan pelajar boleh ajukan ruang dalam ruang komen. Dan cikgu akan dengan sedaya upaya untuk membalas dengan secepat mungkin persoalan-persoalan daripada cikgu-cikgu dan pelajar. Sekian saja daripada saya. Semoga mendapat keputusan cemerlang pada tahun ini. Sekian, terima kasih.